Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 28 September 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg melahirkan keyakinan akan terus mencari pendekatan bagi meningkatkan pendapatan untuk negeri Sarawak. Berucap semasa majlis bersama pemimpin di Kampung Punang Lawas hari ini, Ketua Menteri memberitahu dari sudut ekonomi, Sarawak perlu mempunyai dasar yang baik. Dari sudut ekonomi, kita mesti mempunyai dasar yang baik. Alhamdulillah. Saya apabila dilantik oleh tuan-tuan kepercayaan kepada saya jadi Ketua Menteri, menggantikan Allahyarham Tok Nan, saya dengan rakan-rakan, saya kata kita ni teruskan usaha kita. Daripada pemimpin kita yang lepas. Dan kita cari jalan untuk memperbaiki apa yang ada. Sebab itu saya cari jalan. Tambah beliau, selepas Petronas dan anak-anak syarikatnya berjaya membayar cukai jualan negeri SST bagi produk petroleum lebih 3.1 bilion ringgit, Sarawak akan mendapat lebih pendapatan lain. Jadi tuan-tuan, ini telah kita capai. Belum lagi, ada lagi. Biarlah saya simpan dulu. Cara saya untuk mendapatkan pendapatan lebih untuk negeri Sarawak. Bermakna, kalau kita ambil 3,000 sajalah. 3 bilion. 5 tahun? Yes, tahun lah. 3 bilion ya untuk 1 tahun. Kalau 5 tahun, 3 kali 5, 15 bilion. Nak dipinta tengah tadi, beres. Sementara itu, beliau berkata peruntukan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA, Limbang dan Lawas akan berubah wajah termasuk lebuh raya pesisir utara yang akan dibina tahun hadapan. Punang pun berubah. Ada floating moss. Waterfront. Kalah kucing. Untuk Punang, Lawas lagi. Lawas pun berubah. Kuala Lawas pun berubah. Macam Fremantle Australia. Awat-awat. Dekat awat-awat pun berubah. Mananya Limbang Lawas berubah. Tadi sebut pada jalan. Saya telah kata tengah-tengah. You go ahead ajak mula jalan raya ni. Coastal Highway. Daripada Miri-Miri ke Limbang, Limbang ke Lawas, Lawas naik ke Bakalan, mungkin Bakalan Beriau. Bermakna semua dah jalan raya yang besar. Yang kita buat. Saya cakap, saya buat. Kalau saya cakap tidak buat, lidah saya kena potong. Justru tegas Ketua Menteri lagi, selagi gabungan Parti Sarawak GPS mentadbir dan mengurus Sarawak, masa depan rakyat akan cerah dan usaha ke arah pembangunan akan berterusan. Terdahulu, semasa berucap, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Kerajaan Sarawak menerusi kepimpinan Datuk Petinggi Abang Zohari terus membawa agenda pembangunan yang menyeluruh kepada Sarawak. Lebih 3 tahun yang amat berhormat Ketua Menteri menjadi pemimpin kita. Beliau telah pun dapat melaksanakan beberapa dasar dan program yang baru. Semua adalah untuk kepentingan negeri Sarawak dan rakyatnya. Beliau berjaya untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang lebih to broaden our revenue base untuk Sarawak. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu dalam usaha melahirkan tenaga kerja yang terlatih dan berkemahiran tinggi di Lawas, Sentex akan dibina di bawah Yayasan Sarawak bagi menggantikan pusat Sentex sementara yang sedia ada di kawasan itu. Sentex ini bukan saja untuk keperluan di Lawas ini saja, tetapi ia adalah untuk menampung keperluan keseluruhan kawasan utara ini.
termasuk Limbang, negeri Sabah yang berdekatan dengan kita, Labuan dan sebagainya. Kita belum ada kemudahan seperti ini. Yang ada cuma pusat giat marah. Berita seterusnya, Sarawak akan menubuhkan Modern Production Center di Simpang Layar yang dilengkapi dengan alat pemprosesan untuk penghasilan produk hiliran lada bagi memangkin pemulihan harga lada. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, memberitahu pusat itu bagi golongan para petani dan penternak di kawasan itu. Tambahnya lagi, sebuah pusat pemprosesan buah durian sebagai durian PES akan ditubuhkan di Simpang Layar bagi tujuan ekspor ke China. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Agriculture Community Outreach Program Agricop di Nangabuai, Padeh Betong pada Ahad. Berikut pula, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi melakukan lawatan susulan ke kawasan projek pembangunan Darul Hana di Kuching hari ini. Dr. Abdul Rahman berkata 3 kampung yang dibahagikan kepada kumpulan, terutama kumpulan pertama, akan pindah ke kawasan Darul Hana. Di kawasan Sekolah Hilir, terutamanya melibatkan 3 kampung yang akan menjadi kumpulan pertama yang akan pindah di kawasan pembangunan Darul Hana itu dapat melihat negara Timur keadaan rumah baru. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas melawat projek pembangunan Darul Hana hari ini. Turut dijelaskan bahawa rumah untuk kumpulan pertama kebanyakannya hampir siap sepenuhnya dan jangkaan masa pemindahan untuk kumpulan pertama adalah 3 hingga 6 bulan. Beralih ke laporan persidangan ekonomi digital antarabangsa keempat Sarawak IDEX 2020 yang akan diadakan pada 7 dan 8 Oktober ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan, Datuk Dr. Sabariah Putit berkata, memandangkan persidangan tidak dapat diadakan pada skala yang besar seperti sebelumnya, Kerajaan Negeri memanfaatkan platform digital. Jelas beliau, untuk hari pertama acara, hanya 500 peserta yang akan hadir dan selebihnya akan menyaksikan melalui webinar, manakala untuk hari kedua pula, kesemua sesi akan hanya melalui webinar sahaja. Maknanya, these are the numbers who are able to come in, whether it come from the private sectors, the government, the GLCs, as well as our stakeholders. Yeah? The state is appreciative and grateful for YAB Ketua Menteri who's led this journey since 2017, and now in fact we feel that is a realization and a demonstration of his effort that we are able to get everybody on a webinar, on a digital platform. Bertemakan data dan inovasi mempercepat kesejahteraan sosial dan ekonomi, acara 2 hari itu akan menyaksikan barisan penceramah antarabangsa bersiaran langsung dari negara mereka sendiri. IDEX also will demonstrate the YAB aspiration to see that our connectivity in certain areas of the public sector. This year tema, the theme that we have, which specific chosen by YAB Ketua Menteri sendiri, which will cover sub-themes like significance of data in health pandemic, data center in innovation, the new oil, digital strategies and innovation, human capital development, tourism and services, entrepreneurship, commercial agriculture, mining, and the new source of revenue. Tambah beliau, bagi penyertaan webinar pada 8 Oktober, peserta dapat memilih topik yang ingin didaftarkan dengan bayaran RM100 per trek. IDEX anjuran Kerajaan Negeri melalui Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Pusat Kecemerlangan Prestasi Sarawak SKOP akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Sekian Buletin Ukas edisi malam bersama saya, Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin Ukas serta Ukas Channel di YouTube. Salam Ukas.